Astaghfirullah lazim alladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzuka min syarri ma sana'tu bi rahmatika wa huwa bi dzambi fa'fini fa innahu la yusabbihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni dapat kita lagi sekali Allah izinkan untuk kita bersama-sama duduk di dalam Radah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Di awal permulaan hari ini, yakni maghrib, seringkali saya selalu ingatkan diri saya dan semua jemaah sekalian untuk menjaga waktu yang penting, permulaan. Nisbah kepada bagaimana kita nak melihat pengakhiran, sudah pasti dia ada kaitan dengan permulaan. Walaupun ada yang membincangkan permulaan itu tidak penting, tetapi pengakhiran yang penting. Namun pengakhiran yang baik sudah pasti diberi peluang untuk bermula kembali dengan baik. Dia tidak ada istilah tidak bermula, mesti ada bermula kembali. Bermaksud permulaan, kita boleh buat satu kesimpulan, permulaan itu sangat berkait rapat dengan pengakhiran. Jadi kalau kita boleh menjaga setiap permulaan hari kita, jangan kita tukar subuh tu betul lah sebab kita tidur, kita sangka tu permulaan hari. Bukan. Tu kalau kita lihat pada waktu. Dalam perbincangan kita ni, apatah lagi kita membincangkan dalam hakikat masa ni, hak waktu dan hak dalam waktu. Dalam perbincangan usul perbahasan fatanah, yakni kebijaksanaan di dalam kehidupan, mengurus tadbir kehidupan ini dengan bersandarkan kepada waktu. Mengurus kehidupan adalah mengurus waktu. Dan kita sebenarnya beribadah ini sangat berkait rapat dengan kita mengurus waktu, dan ibadah yang paling utama di dalam susunan rukun itu solat, imaduddin, tiang agama, dan ia melibatkan waktu. Jadi kalau kita susun hidup kita bersandarkan waktu, dan waktu itu bersandarkan kepada ibadah, iaitu solat. Subuh itu selepas isyak, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Asar penutup. Nah, kalau susunan itu maghrib dulu, kemudian isyak,
kemudian subuh. Dua waktu yang kedudukannya kalau disusun balik, dia akan jadi tengah-tengah. Waktu apa? Subuh dan asar. Cuba lihat. Maghrib, Isyak, subuh, zuhur, asar. Tapi kalau susunan asar, kita kira pada zuhur, asar, kemudian maghrib. Wusta ni. Kedudukan wusta ni, solat ni, asar ni dia akan jadi tengah balik sebenarnya. Sebab kedudukan yang terakhir, kerana setelah kita subuh, kemudian zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia akan jadi tengah balik, asar. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi asar tu jadi tengah. Kalau di susunan maghrib sekarang ni, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Asar penutup. Kedudukan subuh dan asar ni memang dua-dua waktu penting. Dia jadi kedudukan jadi tengah-tengah. Memang jadi tengah-tengah. Kalau disusun pada kedudukan kita bangun subuh, zuhur, asar. Kita bangun subuh, zuhur, asar. Asar ni jadi tengah-tengah balik dan dia penentu kepada kalau kita kira kedudukan hidup kita ni, kedudukan kita nak dikait dengan permulaan ni. Asar ni ada waktu yang Allah sumpah waktu. Demi masa waktu asar. Wal asr. Demi masa dan asar. Masa itu duduk ke asar dan berbicara soal rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ketika kata lain, sepanjang hidup kita siang hari itu bermula daripada subuh tadi, zuhur, asar, dan bermula sebenarnya pada maghrib ni, maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Penutup daripada perbuatan kita ini boleh jadi rugi semuanya. Boleh jadi rugi semuanya. Kecuali dia ada taksis pula. Mula semua rugi. Illallazi, kecuali, yakni orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tak nak rugi, maka ketika maghrib kita akan memastikan ciri-ciri orang beriman itu berjaya dinyatakan. Apa nyata pada orang beriman itu waktu maghrib ini? Dia pasti akan bergegas ke tempat yang menyatakan iman. Ini masjid. Tempat di mana dilakukan solat 5 waktu sehari semalam. Ada kena olah kat situ perbahasan dia. Dan masa ini menjadi ukuran kepada keberkesanan setiap apa yang kita lakukan ini, sehingga kan nanti ada perbahasan tentang adakah kita mengutamakan akhirat atau kita mengutamakan dunia. Kedudukan masa lah. Dalam perbahasan masa nak kita tentukan. Bagai contoh, kalau kita hari ini mengutamakan akhirat, sudah pasti ketika permulaan hari kita maghrib tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia. Kalau betul dunia itu dilakukan untuk akhirat, maka sudah pasti tiada halangan dia dan tidak terhalang dia untuk dia hadir atau dia menyatakan ciri-ciri keimanan itu di mana-mana tempat. Di bumi Allah Ta'ala ini masjid. Kalau ini di-applykan, maka kita akan nampak kekuatan itu bangkit masjid. Dan mungkin alasan yang digunakan itu adalah sibuk ataupun tak apa solat dia kat mana pun boleh. Tapi bila kita rujuk pada surah At-Taubah ayat 18, dia akan memberi kesimpulan balik kepada perbahasan tentang iman tadi, solat di rumah Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kita kaedah susun. Kita nak terjemahkan kehidupan bersandarkan Quran. Ini kita panggil tafsir kehidupan. Kita nak tafsir kehidupan bersandarkan kepada kebenaran.
yakni apa yang digaris pandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamakan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat di sekalian, alhamdulillah Allah bantu kita untuk kita mudah-mudahan summastaqim. Amantu billah. Summastaqim. Bila rujuk pada amantu billah, ini merujuk kepada bagaimana kita nak menterjemahkan masa kita ini benar-benar digunakan untuk Allah. Tak ada istilah masa ni untuk selain Allah sebenarnya. Semua perkara kita nak bagi balik kepada pencipta yang menciptakan kita. Ibarat kita bekerja, walaupun kita tidak direct berurusan dengan mungkin pengarah ke ataupun owner ke, tapi kita ada berada di situ, sepenuhnya kita nak bagi masa dekat majikan lah sebenarnya, dengan dipecah-pecahkan kepada tugasan-tugasan masing-masing. Tapi sebenarnya kita bekerja sepenuh masa untuk certain entity ataupun organisasi ataupun apa-apa syarikat ke mana-mana. Begitulah kita hari ini, walaupun kita melakukan pelbagai perkara yang kita lakukan, tetapi sebenarnya kita nak masa kita itu benar-benar digunakan sebenarnya untuk Allah. Untuk Allah. Lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka dengan itu jemaah yang muliakan Allah SWT, maka tidak boleh tidak untuk kita nak memerhatikan bahawasanya masanya kita faham dalam konteks perbahasan tentang kehidupan yang disusun atau kembali melalui keutamaan yang mana masa yang kita peruntukkan itu adalah sebenar-benarnya adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah melalui pelbagai cabang ibadah. Itu sebenarnya patutnya macam itu. Dia tidak boleh kata ni urusan dunia ni aku itulah bila lah aku nak habis dunia ni. Ni nak pergi ke akhirat balik ni. Kadang-kadang ada orang dia bicara macam itu, ibarat aku ni dah sibukkan dunia sangat. Betul lah kadang-kadang kalau dia sedar macam tu. Tapi alangkah ruginya kita, hal-hal yang kita nampak dunia itu, kenapa tidak kita perhatikan dari sudut bagaimana kita nak membawa dunia itu kepada akhirat. Dan sepatutnya kita menterjemahkan dunia ini kepada akhirat. Sepatutnya, dan memang itulah misinya. Tidak boleh tidak kita hari ini membeza-bezakan, akhirnya kita akan memisahkan. Sebagai contoh, hal keadaan dunia, katalah cari duit di dunia punya cerita. Habis cari pahala bila? Tu nantilah. Kalau lah misal kata dia letakkan bahawa cari duit dulu, pahala kemudian, maka dia utamakan dunia. Bila menjadi dunia itu keutamaan, maka akhirat tiada erti bagi dia. Bila akhirat dibelakangkan, sedangkan akhirat itu yang besar. Kul mata'ud dunya qalil walal akhiratu khairul liman ittaqa. Surah An-Nisa ayat 77. Katakanlah hal berkenaan kesenangan dunia ini kesenangan yang qalil, kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Sesungguhnya akhirat itu kekal, bukan lagi besar, kekal. Maka timbullah satu keadaan yang mana rugi. Ni kita tak faham ni. Macam mana kita nak faham masa ni kita guna untuk Allah ataupun selain dia. Maka keluarlah daripada mulut kita satu keadaan yang kita namakan sendiri kadang-kadang tanpa sedar. Dia kata apa? Rugi masa aku, buang masa je aku cari benda ni. Kadang-kadang kita lihat bagaimana sebagai contoh rumah tangga. Kita cerita rumah tangga sebab kebanyakan hidup kita ni memang akan berkhidmat pada rumah tangga. Kita kerja pun balik, bawa duit untuk rumah tangga balik. Kita apa buat pun kepada rumah tangga. Tapi ada perbahasan rumah tangga yang akhirnya berumah tangga, akhirnya dia kata buang masa aku je. Dia menganggapi bahawa masa yang digunakan selama hari ini, dia sara anak dia, isteri dia, dan semua apa yang dilakukan, khidmat yang dilakukan itu akhirnya buang masa aku. Dan malah perkara sama tu boleh berlaku pada seorang isteri yang akhirnya buang masa aku kerja, akhirnya aku bagi dia. Buat apa? Kerugian itu sendiri dinyatakan oleh empunya badan tanpa dia sedar bahawa itulah tanda-tanda kerugian kerana tidak dibawa kepada Allah. Kerugian. Dia rasa rugi bagi anak isteri dia, bagi suami dia, rugi.
Dia rasa bagi diri dia itu, bagi dia bekerja, duit tu bagi kat dia, itu rasa untung. Walau keuntungan itu diukur dengan khidmat yang membawa pada pahala. Kalau pada diri dia diperlukan, memang pada diri ada perkara keperluan, silakan. Tapi jangan sampai tahap sekiranya dia nak berbuat baik, dia nak beri kepada. Ini terutama berlaku pada kisah rumah tangga, banyak berlaku. Asyik saya je. Dia datang keluar macam seakan-akan dia mengeluh dengan keadaan kebaikan, walhal itu semua pahala kalau benarlah digunakan masanya untuk Allah. Rupa-rupanya jemaah sekalian, kebanyakan manusia ini dia tidak membawa masanya untuk Allah, maka datanglah perbahasan rugi. Kebanyakan keseluruhan manusia itu rugi kerana dia melihat masa yang diberikan Allah kepada dirinya itu adalah untuk perkara kebendaan. Apa maksud kebendaan? Kebendaan ini sebagai contoh, seperti mana tadi, pahala dan harta. Mengutamakan harta sehingga terkorban pahalanya. Buktinya apa? Contoh, antara amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, Nabi kata, solat pada waktunya. Ni pahala besar ni maksudnya. Ni bukan kecil-kecil, bukan alang kepalangnya pahala ni. Kalaulah betul kita hari ini kita betul-betul mendambakan janji Allah, memang Allah suruh cari dan kita kena harapkan janji Allah yang ini berupa bentuk ganjaran pahala, memang Allah suruh, maka sudah pasti tak ada satu pun hal dunia yang mampu menghalang kita akan perkara itu. Tapi kadang-kadang keluarlah perkataan sibuk. Apabila seseorang itu Allah nak rahmati dia, perkara pertama yang akan berlaku dalam hidup dia adalah Allah akan permudahkan masanya untuk beramal dengannya. Dan ia bukan memberi alasan kepada perbahasan, sebagai contoh banyak amalan, mana-mana yang penting Allah tahu, yang penting Allah tahu. Ini kadang-kadang banyak kiah orang guna begitu. Dia kata tak apa, yang penting Allah tahu niat kita. Ya, Allah Maha mengetahui, kadang-kadang kita je tak tahu yang mana satu yang sepatutnya kita kena tahu. Allah tahu semua. Kita je kadang tak tahu yang mana satu keutamaan kita. Kita berharap Allah tahu. Memang Allah Maha mengetahui. Nah, kita hari ini yang sepatutnya kena mencari pengetahuan itu, agar apa yang kita tahu itu selari dengan apa yang Allah tahu. Bagi contoh tadi, amalan yang Allah nak tengok kita, ya ini itulah kita menjaga solat ala waktiha. Memang walaupun ada rukhsah, ada kelonggaran untuk kita menunda disebabkan beberapa hal yang dibenarkan oleh syarak, tapi bukanlah bermaksud menunda-nunda kerana kesibukan kita. Kita sibuk dan kita tak nampak pun keutamaan. Wallahi jemaah sekalian, kalau kita hari ini nampak keutamaan satu perkara itu, kita akan habiskan masa untuk perkara itu. Kita akan sanggup. Nah, di sinilah kita nak melihat kembali bagaimana kedudukan yang mana kita telah bincangkan hadis bagi Nabi Muhammad SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang 5 perkara itu, yang mana kalau kita lihat hari ini perbahasannya sangat berkisar tentang hidup kita. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Rawal Al-Hakim. Jadi kalau kita lihat dalam hal dunia ni mas sekalian, kita akan nampak ke mana ending dia. Muda nampak tahu dah ke mana pergi. Tua sihat kita tahu dah apa ni sakit. Kaya kita tahu dah nisbah kaya tu harta. Walau Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis bahawasanya kaya itu laisal ghina an kasratil arab, tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Tapi bila manusia lalai menyatakan kaya itu adalah harta, maka sampai masa dia fakir. Sampai masa dia fakir ni mas sekalian. Fakir ni bukan bermaksud satu boleh habis duit dia,
Yang kedua, dia tidak mampu menikmati hak kekayaan dia. Fakir tu. Tak boleh. Orang lain yang menikmati. Sebelum datang waktu itu, kalau tengok kepada dunia ni, masanya ke mana? Muda. Bukan tengok muda tu, ke mana pergi? Tua. Itulah masa dia. Sihat. Ke mana pergi kita? Sakit. Itulah masanya. Bulan lepas datang, jengkut-jengkut datang. Alhamdulillah, lepas pada 2 minggu, seminggu lebih hilang. Masya Allah. Datang, sebut Allah sakit. Bila sihat, kena ingat balik ni. Sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita tahu, even kita sekarang ni, kalau kita tengah sihat ni, kita tahu ending kita ke mana. Bagi orang yang beringat-ingat bahawa dia akan selamat. Ingat-ingatlah. Maka kalau dia beringat, bila masa ni apa yang kita perlu highlightkan pada masa, ingat-ingatlah. Orang tua kata ingat-ingat, jangan suka sangat. Itu pesan. Jangan seronok sangat. Kenapa? Kerana dia ada peredaran. Bila sebut masa, dia ada peredaran. Kita ni ada bermula dan berakhir. Hanya saja Allah Ta'ala sajalah tanpa ada permulaan, tanpa ada pengakhiran. Adapun kita ada waktu bermula, ada masa kita berakhir. Dan dunia ni masa kita, jangan salah kira, kerana dunia ni bukan dinilai dengan bertambah sebenarnya. Sekarang Alhamdulillah masuk 2024 tuan-tuan. Sebenarnya bukan bertambah, berkurang. Dia countdown. 10, 9, 8, ada countdown. Dia berkurang walaupun nombor dia nampak bertambah. Sebab dia akan pergi kepada ending. Bila ada ending, bermaksud dia berkurang lah. Kiraan tu bermula daripada kira berapa, tak tahu habisnya sampai ke mana. Mungkin 2025 habis. Wallahualam. Banyak dah spekulasi hangat yang digembar-gemburkan, teori-teori kebimbangan yang diwar-warkan, akhirnya kerisauan yang diviralkan. Akhirnya lupa yang lebih perkara yang dirisaukan. Apa dia? Kiamat. Itulah akhirat kita. Orang beriman percaya hari akhirat terus. Alang-alang takut betul-betul. Jangan ditakut-takutkan. Malah Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pergi ke China. Nabi pesan apa? Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan nyusahkan. Wabashiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira dan jangan membimbangkan. Orang beriman itu tidak akan memberi kabar yang membimbangkan. Cuba lihat bagaimana Nabi SAW ajar kita bila berhadapan dengan orang sakit. Doakan. Tu. Tak ada tengok orang sakit, tengok, itulah aku dah cakap kan kau dah. Tuan-tuan kawan kita kan, itulah kau degil. Degil kau kata, kita tabur dia time tu. Nangis kawan kat itu. Adapun tengok sakit semacam, ini tak lama ni tu. Lagi teruk. Macam mana pun worst condition dia pun, kita jumpa, dia berikan harapan. Harapan apa? Allah Maha menyembuhkan. Tengok sakit, ada pengayaki kat kehidupan dalam perbahasan Siddiq. Kalau kita murajaah sikit. Iqra' bismi rabb, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan segala-galanya. Bila kita lihat sakit, baca dengan nama Allah. Nama Allah yang mana? Yang Maha menyembuhkan. Khalas. Sakit tu nampak sembuh, tak payah nak elaborate sakit tu. Sakit, ini teruk ni. Bila apa-apa teruk dah. Suka buat satu perkara yang tak pasti. Malah doktor sendiri pun takkan keluarkan satu report yang pasti. Maksudnya, dia pasti macam ni, tak ada. Tak apa, kita ada dah report. Tak apa, kita usaha tengok macam mana. Dia takkan letak 100% condition itu macam itu. Dia akan letak. Orang kata apa? Berjaga-jaga. Ada kebarangkalian. Dia bukan 100%. Dan kita dia tengok dah, tak lama. Sakit ni. Dia ni kalau kena teruk ni, mulut kita. Ni kalau batuk ni, teruknya dia. Teruk terus. Ni bau panas-panas sikit, ni demam ni, nak demam ni.
Baru panas sikit dia nak demam. Betul ke nak demam? Kita pun tak tahu. Jadi, tapi itulah hakikat dunia. Ketika melihat sihat, memang dia akan menuju sakit. Jadi kalau beringat sihat kepada sakit, maka dijaga sihat tu. Sihat itu amanah. Dia jaga apa sihat tu? Jaga kesihatan. Ni pun orang salah faham. Jaga kesihatan. Kita jaga kesihatan. Makan apa? Kita kena makan tu, makan ni. Dia nampak sihat, dia makan. Sihat, dia makan. Makanan. Bukan makan banyak, pemakanan sihat. Betul lah. Tak salah benda tu. Tapi bila dia berlebih-lebihan, exaggerate, berlebihan menunjukkan makan sihat, satu masa sakit juga. Sakit juga nanti. Yang terbaru ni terbaca, ada viral. Dia sendiri cerita, orang yang pengamal makanan kesihatan, tiba-tiba dia kena satu penyakit yang dia tak expect kena. Apa tah? Masa luar kontrol apa? Masa dia di luar kawalan. Sampai tahap dia, ada nama dia pelik sikit. Dia sampai tahap, contoh, doktor cerita, dia macam ni. Kaedah penyakit dia, kalau dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia dah tak boleh kontrol mulut dia. Sampai tahap dia punya masa dia tak boleh. Ada penyakit itu. Padahal kalau bagi petua pemakanan tu nombor 1. Kadang kita tengok dia ambil perhatian. Kalau kita mendoakan, tak ada masalah. Tapi ingat, sihat tu akan datang sakit. Bila sihat akan pergi ke sakit, bukan bermaksud sihat kita jaga sampai tidak sakit. Tapi kita jaga sihat dengan taat. Khalas. Sampai masa kita sakit. Bila sakit, mungkin kita tak akan dapat taat sebagaimana kita sihat. Mungkin. Waktu itu, bagi orang yang telah menjaga sihat dia dengan taat, sakit dia tidak akan menyakitkan orang. Orang pun reda dengan kesakitan dia, dia sendiri pun reda dengan kesakitan dia. Maka dia tidaklah menyusahkan orang yang keliling yang menjaga dia sakit. Sampai kadang orang pun, aku tak tahu, aku sakit sendiri. Ya Allah. Orang yang sakit menyakitkan. Ya amin. Time sihat, dia lupa. Jadi dibayar time sakit lah. Oh, takut tu kafarah dia panggil. Kita nak time sihat, kita jaga taat. Selagi gagah, selagi ada daya, selagi Allah bagi masa, gunakan. Sampai tahap nanti tak ada masa. Bagi contoh, kita pernah dilalukan dengan satu tempoh PKP sampai kita tak boleh solat berjemaah, sampai ditutup masjid seketika. Bagi orang yang melazimi amalan sebelum itu, maka dia dapat pahala free kerana dia buat sebelum itu. Itu fiqah macam itu. Bagi kita yang biasa melazimi solat waktu, solat jemaah, tuk-tuk satu masalah takdirkan kita sakit terlantar, dia punya pahala jemaah tu mengalir daripada dia. Itu bagus kalau kita melazimi sihat dengan taat. Ketika sakit, dia akan jadi dividen. Dividen. InsyaAllah belum ya. Jadi sihat itu amanah. Padanya ada ibadah. Jangan sihat je, lupa. Sebab sihat ke sakit, kaya ke miskin. Tak ada orang akan selama-lamanya duduk di tempat itu. Malah kalau kedudukan kaya tu terkaya, 10 orang terkaya. Terkaya ini, kenapa tak tulis kaya saja? Ditulis ter. Ter ni merujuk pada perkara yang tak sengaja. Dia nak tunjuk paling kaya. Paling kaya itulah diterjemahkan terkaya. Dia tak boleh sebut orang yang paling kaya, sebab paling itu mesti ada atas lagi. Betul tak? Akhirnya semua orang yang the richest man, bermaksud orang yang terkaya. Bila orang yang terkaya ni ada dua perbahasan. Pertama, perbahasan sifat. Yang kedua, perbahasan kepada takrif kepada kaya. Sifat, kenapa letak ter pada kaya? Kerana kaya itu tidak akan duduk pada manusia selama-lamanya. Dia sifat yang merujuk pada pemilik empunya nama Al-Ghani. Lalu diletakkan pada manusia dengan keadaan dia tak sengaja kaya.
Dan orang pun marah. Apalah tak sengaja pula, saya usaha siang malam pagi petang. Dan kita pun bertanya, usaha kamu yang mana yang menjadikan kamu kaya? Bagi tahu saya. Jenuh saya berusaha kan? Jenuh saya berusaha siang malam pagi petang, bukannya on the spot jadi at one night. Biasanya dengan titik peluh jerih penat kita nak dapat kaya. Dan adakah itu dengan kita sengaja dapat? Kalau sengaja dapat, penat-penat buat apa? Bermaksud tak sengaja. Jadi boleh jadi terjatuh, termiskin, terduduk. Ustaz dia tak jatuh-jatuh pun. Tak jatuh di sini, jatuh di sana. Lebih parah jatuh kat sana, akhirat nanti. Lebih baik jatuh kat dunia, mengenal kita siapa diri kita. Kalau kita jatuh kat sana, baru nak kenal diri, dan ketika itu yang kita kenal hanya Allah yang Maha Kaya, habis dah ke dalam kita. Tak boleh negotiate dah. Kalau sekarang terduduk, barulah tersedar siapa yang paling kaya. Allah, antal ghani wa nahnu fuqara. Duduk. Maka ketika dia memiliki dunia, dia tidak akan rasa kaya. Kaya hanya milik Allah. Jadi sebelum kaya itu hilang pada diri dia, maka jadikan ketaatan. Kelas. Allah bagi masa kita tu. Kita tak akan selamanya di situ. Jadi kaya yang Allah bagi pada kita dari rupa bentuk harta itu. Dan saya bila sebut kaya dari rupa bentuk harta ni, memang selayaknya dipanggil para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, orang yang paling kaya betul. Kerana harta para sahabat radhiyallahu anhum ajmain memang digunakan sepenuhnya untuk pahala. Dan kita jemaah sekalian kena ada satu prinsip dan kefahaman bahawasanya bila tengok saja harta, kita kena cakap make sure jadi pahala. Alang-alang pegang harta, pastikan jadi pahala. Kalau tak, rugi kita. Rugi satu, keduanya ditanya. Tanya tu payah jawab. Kita pun jawab, boleh kau tanya. Kalau boleh tanya, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an kata apa? Kalau boleh tanya, tanya dulu diri sekarang. Boleh jawab tidak? Hasibu qabla anta tuhasabu. Try hisap diri sekarang sebelum kamu dihisap akan datang. Agak-agak boleh jawab tidak? Dari mana duit datang, ke mana duit pergi, dan berapa banyak kita dah pakai. Tak terjawab sekalian. Kita kan nak rasa dapat duit tak terkira. Semua ramai orang cakap nak dapat duit tak terkira. Kan seronok kalau dapat duit tak terkira. Sebenarnya kita dah dapat duit tak terkira dah. Kita dah dapat, maksudnya setiap orang dah dapat duit tak terkira. Tengok Maha Kaya Allah. Bukti dia. Kita tanya dia, start balik sampai sekarang berapa duit dah pakai? Dia pun congak. Tak terkira nak kira. Tu dapat duit tak terkira dah tu. Semua ni milioner, tak tahu lah milioner ke trilioner semua ni, tak tahu. Mungkin. Sebab apa? Tak terkira. Yang kita kira sekarang duit yang kita dapat sekarang. Yang nak pakai dulu. Boleh tak kira gaji? Kira. Masa macam tak tally dengan gaji ni kata. Mana mari datang duit-duit ni? Unexpected. Sebab tu konsep rezeki, kalau Allah terjemahkan dalam salah satu rupa bentuk rezeki, salah satu, duit, salah satu. Ni kadang orang nampak rezeki dia duit. Salah satu saja juzuk dia duit. Duit tu pun yang halal, bukannya haram. Yang haram tak dipanggil rezeki dah. Yang haram dipanggil balak, istidraj. Istidraj. Nah. Jadi salah satu sifat rezeki ni ghairi hisab. Rezeki memang tak terhisap. Apa tak lagi kalau kita kira makanan yang kita dah makan, lagi tak terkira. Makan nasi berapa tan beras dah, tan metrik. Setiap orang rasa bertan-tan dah makan ni. Ikan kembungnya, macam-macam lah. Tak habis-habis ikan. Ini pun satu konsep nak tengok Allah Maha Kaya. Kalau kita orang lelaki lah, orang lelaki kalau pergi pasar lah,
Saya menunggu arwah tok lah. Dia beli barang dapur. Saya jumpa kat pasar tegur lah. Saya kenal dia ni. Saya lah tu. Pilih-pilih ikan, sayur. Ikan tak pernah habis macam. Tak pernah habis. Kalau habis pun nelayan tak turun. Tu je. Demam ke apa ke. Tapi kalau dia turun tu, insya-Allah ada. Tinggal lagi kita tak ada duit nak beli. Itu je. Ikan ada je. Ada je. Kalau jenis orang yang dia buat jenis mencari amal jariah katanya. Saya ni ambil ikan, ambil lah berapa nak. Ambil, nampak duit. Tak pakai duit, dia ambil ikan naikkan. Dia ambil ikan, ambil. Kerja dia ambil, naik laut, letak ke situ. Kira sampai bila? Sampai kiamat tuan. Ikan tu akan naik. Ikan kembung, sampai kembung pokok kita makan. Sebab kaya milik Allah. Sampai masa kita akan jatuh fakir. Dan siapa yang boleh sedar dia fakir terlebih dahulu, maka Allah jaga kaya dia. Al-fakir lillah. Itu depan tu al-fakir tu. Mereka tidak, kita kalau doa, tak kisahlah duit 1 juta ke, 10 sen ke, 1 bilion ke, kalau duduk satu soft tu, semua tangan macam ni. Nah, kita hari ni kalau orang ialah datang nak minta kan, sebelah tangan tu, sebelah tangan dia minta. Itu pun sekarang lagi moden, dia tunjuk QR code. Tak ada alasan tak bawa duit dah. Allah, QR code dia bubuh situ dah. Kita kena tag lah kan. Manalah ada lagi kalau kita macam ni minta. Kalau kita minta macam ni tu, memang fakir sungguh tu. Dan kita selalu berdoa dalam keadaan begini. Nabi doa begini maksudnya. Dan sombong amat kalau duit banyak berdoa macam ni. Teruk benar dengan imam buang dia. Kau keluar sekarang. Apa dia? Kita doa lah. Ya Allah, teruk benar perangai doa macam ni lah. Takkan banyak duit macam mana pun tiba tang doa macam ini. Yang tak ada duit pun doa macam ini. Yang tak ada duit doa, ya Allah bagilah duit. Yang ada duit, ya Allah jangan bagi habis duit, ya Allah. Sama. Dua-dua sama. Yang tak ada duit doa minta, ya Allah nak duit. Yang tak ada duit, ya Allah jangan bagi habis duit. Masing-masing minta ke Allah. Ternyata fakir kedua-duanya. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Jadi kalau ingat masa kita ni, bahawa kita diberikan kaya, dan jangan tunggu ada duit banyak. Memang kita dah dapat duit banyak pun. Konsep dia tadi, duit tak terkira. So fikir gitu, banyak dah duit Allah bagi. Duit ada sekarang ni, tengah masa ada ni, bagi. Sebab memang running dia macam itu. Akan tiba fakir ni maksudnya habis. Allah akan stopkan sampai kita tak boleh buat apa. Jangan sampai waktu itu baru kita nak, Allah ruginya. Rugi. Kata Nabi SAW. Masa luang sebelum datang masa sibuk. Ni hadis Nabi ada maupun hadis ramai yang leka pada waktu lapang dan sihat. Dan dalam satu hadis Nabi SAW, ya abana ada hadis kursi, tafarruq ya abana adam tafarruq li ibadati amla usada ghina wa asuda faqra. Wahai anak Adam, kata Allah SWT, luangkan waktumu beribadah kepadaku, nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutup kemiskinanmu. Dan sekiranya kamu gagal, kamu tidak melakukan begitu, yakni tak nak luangkan masa beribadah kepada Allah, maka Allah akan sibukkan hati kita, dan tidak ditutup pula kemiskinannya. Apa maksud tak tutup miskin ni, mas sekalian? Kelemahan kita. Ada orang kadang-kadang Allah bagi dia kelebihan harta, tapi kita tengok kesiannya dia. Ada juga kesian. Macam ini perangai dia. Tidak nampak satu penampilan yang bagus. Baik, kita pergi azan.
innaka la tukhliful Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khair. Kita sambung sekali mas sekalian, kemudian kita buat kesimpulan insya-Allah. Baik. Dalam keadaan membincangkan tadi tentang masa, mengatur kehidupan berdasarkan masa, yang mana masa itu kita atur tentang amalan kita. Bukan mengurus masa tidak berkaitan dengan amalan. Jangan sampai kita jadi begitu jemaah sekalian. Semua yang kita atur itu pasti berkaitan dengan amalan dan suruhan. Dan jangan buat benda yang dia ada suruhan. Dia akan membawa perkara yang sia-sia nanti. Membawa pada satu perkara yang penat, yang tiada manfaatnya. Sebab tu antara ciri orangnya warak itulah, antara warak ataupun orang beriman yang menjaga imannya itu, dia akan meninggalkan perkara yang sia-sia bagi diri dia. Kalau berkenaan yang tidak ada kaitan dengan dia akan tinggalkan. Dia tidak akan beri masa pada perkara itu. Komen ke, nak mikirkan ke, tak berkaitan dengan diri dia, malah tetap memberi kesan pada dia, maka dia tinggalkan. Tapi kalau perkara itu memberi kesan pada agamanya, pahalanya, maka dia akan pergunakan baik-baik.
Maka masa luangmu itu digunakan, luang, lapang itu tak ada lain tidak bukan kita untuk ada masa lapang saja rehat. Untuk apa rehat? Soalan dah, untuk apa rehat? Rehat sebab penat tak apa, jangan rehat sebab masa lapang. Rehat je penat, tak apalah rehat lah. Tapi rehat dah ada lapang rehat dah. Salah lah. Rehat bukan untuk masa lapang, rehat untuk kita penat setelah kita berkhidmat. Berkhidmat dengan suruhan Allah. Malah jemaah sekalian, keajaiban ini satu keajaiban bagi yang melaluinya, merasainya. Dalam konteks ibadah ni, bila dengan Allah ni, kita jangan lupa bahawasanya kita bukan hanya melibatkan kederat fizikal kita, tetapi ianya didorong dengan kekuatan jiwa kita. Buktinya, kita lihat kadang ada yang kita lihat tarawih. Saya Allah berikan izin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, kita jumpa berbagai orang masa Ramadan akhir begitu. Di situ kita nampak syekh ni, syekh ni orang yang tua lah. Syekh juga orang yang tua, matang ilmu pun syekh. Orang syekh yang tua-tua ni tengok kuat badan dia, diri lama tanpa goyang sikit. Saya diri lama dah macam sini dah. Dah bergombak dah badan dah. Dia bukan kira muda atau tua. Dia dikira dalam keadaan jiwanya, dia beribadahnya dengan hati yang benar-benar tunduk dan patuh pada Allah. Maka datang kekuatan. Melainkan dia tak sakit lah. Kalau sakit lain cerita. Kalau ada masyarakat kesakitan pada dasar dan dah sakit tu lain cerita. Ni datang sifat malas. Ni penyakit yang bahaya, yang memang Nabi ajar doa, jangan kita lemah dan malas. Sebenarnya bukan tak boleh buat, tapi sebab malas. Ni kan malas ni jangan viral pula, nyanyi. Ni bukan klaim kat siapa-siapa, ni kita rujuk pada hadis Nabi SAW. Datang satu sifat yang malas, kan dia tak nak buat, dia malas. Bagai contoh, budak-budak kan, tengok budak-budak main kat luar, seronok. Berlari tak berhenti, terai suruh dia solat jari. Lama rasa ni, letih ni. Try kita berlari, letih kita. Suruh solat, okey pula. Minat dia kat mana? Rajin dia kat mana? Budak dia tengah suka dengan barang dunia lain, dia memanglah tak nampak pada akhirat solat ni bermakna bagi dia. Jadi dia nampak, jadi malaslah dia. Penatlah contoh anak saya mula-mula nak solat kan. Jam 5, jam 4 lagi tertrain dia diri dia. Malaslah. Lari boleh? Boleh. Lari boleh pula. Suruh berlari main boleh pula. Solat tak boleh. Tu datang tadi tu, masa luang tadi tu, luang tu. Dia boleh luangkan masa kat benda yang dia rajin. Tapi kalau beribadat rasa sayuk dia. Jadi sepatutnya masa-masa terluang ataupun kita luangkan masa ni, kita membawa kepada taat. Minta Allah Ta'ala bantu. Dan memang beribadat ni orang akan nampak penat, tapi padanya itu Allah angkat, digantikan dengan nikmat. Penat ni dua-dua penat. Barang dunia pun penat, barang akhirat pun penat. Dua-dua penat. Tapi barang akhirat yang dilakukan dengan dunia ni, yang ni berserta dunia lah. Contoh, orang bekerja cari duit semata. Orang bekerja kerana pahala menggunakan duit. Lain ni. Kerana pahala ni maksudnya kerana Allah tak buatkan dosa. Contoh nafkah. Dia pergi kerja tu, itu matlamat dia, betul lah tu. Jadi dua-dua penat. Tapi penat yang pertama cari duit, akhirnya penat je jadi kecewa. Ataupun tak puas. Ataupun dia nak cari reward myself. Dia nak reward tu, dia nak beli satu benda nak memuaskan diri dia, akhirnya tak puas. Yang kedua ni penat dia cari duit juga, tapi kerana pahala tadi, nak pahala supaya mengelakkan dosa, penat dia Allah gantikan dengan nikmat. Allah ganti, Allah bayar. Itu nama bayar supaya kita lebih bersemangat untuk cari lagi, untuk dapat pahala lagi. Cari lagi, pahala lagi. Cari lagi, pahala lagi.
Sampai kita tak sedar, kita ni orang tengok, kau tak penat ke kerja? Ya ke? Kita tak sedar yang kita kerja kita tu penat sebenarnya. Rupa-rupanya Allah dah gantikan dengan pahala. Sebagaimana tengok ibu-ibu yang menguruskan rumah tangga. Kerja tu non-stop kerja. Mak kita masak, kejap jaga kita, kejap lepas tu fikir lipat kain, kejap gilip. Tak penat ke? Penat. Tapi di mana penat? Digantikan dengan pahala, dan pahala tu di dunia dia dapat semangat. Barang semangat iman sekalian adalah pahala. Hanya yang mempertahankan pahala saja dikurniakan semangat untuk berjuang. Sebab tu para pejuang, mujahidin yang sanggup berjuang mati di jalan Allah, kerana padanya ada ganjaran pahala syahid, diampunkan dosanya, dimasukkan syurga tanpa hisab, minan nabiyyin siddiqin syuhada wassalih. Sebab itu depa semangat luar biasa. Kat mana datang semangat depa? Pahala. Itu pula kita ni kena cari pahala nak pergi semangat. Dapat pahala tu, jadi kita ada semangat yang tanpa had. Itu orang-orang kafir takut dengan seruan-seruan jihad kerana menjanjikan pahala. Ini yang tidak ada pada selain daripada Islam. Kerana kita yakin dengan adanya dosa dan pahala itulah yang menyebabkan kita boleh bertahan walau dalam apa juga keadaan. Tahan sebab apa? Ada pahala kan? Jadi tak rugi ya. Contoh dalam bab hutang, orang tak bayar, kita boleh bertahan. Malah dalam Al-Quran kita nampak dua keadaan, sama ada dalam hadis pun sama, memberi tempoh bagi yang sempit sehingga sampai waktunya diberi tempoh lagi, dia dapat pahala sedekah. Dia tak penat menunggu, penat aku tunggu, tak sebenarnya. Malah silagi bulan, kerana dia memberi tempoh dapat pahala sedekah, Allah gantikan yang lain pun datang. Dia tak terasa pun yang orang dia hutang dia. Ini orang hebat. Malah Allah kata kalau dihalalkan lagi bagus, dulu lagi dahsyat. Tak ada rugi. Tak ada Islam ni, tak ada Islam rugi. Kalau kita nampak pahala, tapi kalau kita ialah pahala juga, kan? Dia nak nampak ke situ 50-50. Kalau 50-50 biasanya cenderung ke dunia, ke harta. Bal tuksirunal hayatad dunya. Jadi cara kita nak bawa, nak apply, nak amalkan ilmu ni adalah kita kena takkan begini. Kita mahu pahala, kita perlu saja dunia. Kita perlu harta. Jangan letak mahu harta, pahala jadi perlu. Tu salah. Bila perlu ni ada tak ada. Tapi kalau mahu pahala, perlu harta. Ini boleh rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77 dalam makna terjemahan, belum tafsir lagi ni. Terjemahan saja dalam kurungan. Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bekalan dan keperluanmu di dunia. Khalas. Kita perlu pakai Ferrari, silakan. Perlu. Sebab apa? Nak dapat 200-300 km sejam. Itu maksudnya. Kalau perlu silakan. Mahu pahala, pergunakan harta. Dia kena sinkron macam tu, maka selesai salah kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perbahasan kita pada malam penuh barakah ni. Dan sambung pada seri akan datang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana ila alladhina amanu wa amsalah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.